punya apakah pelajaran akhir kita. Kalau kamu lupa, cikgu suka untuk cikgu ingatkan, pelajaran akhir kita adalah berkenaan dengan perbincangan kertas model peperiksaan UPSR ataupun dalam erti kata lain dia ialah kertas ramalan. Okey, kertas ramalan UPSR. Okey. Jadi cikgu akan share kertas ramalan tersebut supaya kita nampak. Okey. Jadi pada kelas yang lepas, okey, kita sedang membincangkan kertas ramalan UPSR 1 untuk kertas 1 Jadi kalau kamu ingat, kita dah jawab sehingga soalan yang kelima. Betul tak? Boleh siapa-siapa tolong respon untuk mengingatkan balik. Soalan 5 dah lah cikgu. Soalan 10 cikgu. Sampai soalan 10 Okey, jadi cikgu tersilap dekat situ lah. Okey, jadi kita dah bincangkan sehingga soalan 10, betul? Betul. Jadi untuk hari ini kita akan sambung membincangkan soalan 11 lah. Seperti biasa, cikgu nak kamu cikgu nak kamu bersedia dengan alat tulis dan juga buku, sama ada buku tulis matematik kamu ataupun buku conteng kamu. Okey, jadi cikgu akan paparkan dekat sini. Okey, kita tengok soalan 11 Kita tengok soalan 11. Cikgu besarkan sikit. Okey. Rajah 8 menunjukkan koordinat sekolah dan rumah Marwan pada satu satah chartis. Jadi ini adalah rajah 8 tersebut. Jadi kita nampak. Okey, ini adalah kedudukan untuk rumah Marwan dan ini adalah kedudukan untuk sekolah. Satah chartis ni yang keseluruhan ni. Okey. Kemudian kita tengok apa soalan dia. Nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang dari rumah Marwan ke sekolah. Jadi, apa jawapan dia? Okey, soalan ini memang soalan yang agak mudah, tak perlukan pengiraan yang kompleks. Jadi, sepatutnya kamu boleh jawab soalan ni dengan mudahlah, sepatutnya. Okey, jadi cikgu bagi kamu masa untuk kamu teliti soalan ni. Okey. Siapa yang dah dapat jawapan nanti boleh respon. Sorry, saya ter-disconnect. Ter-disconnect. Saya ter-left. Okey, tak apa. Kamu dah join balik tu. Okey, kita sedang jawab soalan nombor 11. Okey. Kalau siapa-siapa yang dah dapat jawapan, boleh respon. Siapa yang dah dapat jawapan, boleh respon. Kalau kita tengok A Cikgu, tu, ke bawah saya tak nampak jawapan D. Okey, tak nampak Okey. Okey, tu dia. Dah nampak Okey, jadi kalau kita tengok tu, yang A jarak mengufuk 5, jarak mencancang 4. Yang B jarak mengufuk 4, jarak mencancang 5. C jarak mengufuk 6, jarak mencancang 1. Dan D jarak mengufuk 1, jarak mencancang 5. Minta yang lain. Cikgu, saya nak cuba. Okey, Sofia nak cuba apa jawapan dia? A. Okey, jawapan Sofia adalah A, iaitu jarak mengufuk 5 dan jarak mencancang 4. Okey, jadi itu adalah jawapan yang betul. Terima kasih dan tahniah.
Okey, jadi cikgu nak tanya yang lain macam mana? Boleh faham ke? Perlu ke cikgu bagi pencerahan tentang bagaimana nak mendapatkan jawapan A tu? Kalau ada boleh respon, kalau tak ada kita boleh terus. Tak ada. Tak ada Okey, jadi tak ada. Kita boleh teruskan dengan soalan berikutnya, soalan 12. Okey, kita tengok soalan 12. Cukup mudah. Rajah 9 menunjukkan satu peristiwa. Okey. Jadi peristiwa dia ialah budak berumur 1 tahun telah pandai membaca. Okey, itu peristiwa dia. Soalan dia, nyatakan kebolehjadian bagi peristiwa tersebut. Okey, jadi yang ni juga mudah. Okey, Muhammad Afif Afnan. Nak kita hidup boleh? Okey, boleh. Okey, soalan 12 ni juga tak perlu mengira, soalan yang tak perlu mengira. Jadi kamu hanya fikir secara logik saja. Ni dalam tajuk kebolehjadian. Maknanya peristiwa budak berumur 1 tahun telah pandai membaca. Ya, Adib. Adib. Cikgu, saya nak cuba boleh? Okey, boleh Adib. Jawapan dia A. Apa tu A? Mustahil. Yes, betul. Jadi A adalah jawapan yang betul. Jadi adalah mustahil budak berumur 1 tahun telah pandai membaca. Mustahil, memang mustahil. Kenapa? Kalau kita nak cikgu nak explain kat sini, dari segi yang normalnya, dari segi kebiasaannya, budak berumur 1 tahun nak bercakap pun belum petah lagi. Itu dari segi rasional dia lah. Okey, budak yang berumur 1 tahun belum pandai bercakap. Kalau bercakap pun mungkin ada hanya beberapa perkataan sahaja. Contohnya mama ke, babah ke, contohnya kakak ke, abang ke, itu contoh dia. Dia umur pun dia belum, umur 1 tahun ni huruf pun dia belum kenal. Apatah lagi membaca. Kalau kita tengok peristiwa dia, telah pandai membaca. Bila kata telah pandai, maknanya dia membaca dengan lancar. Kalau kamu ada adik yang prasekolah ataupun yang darjah 1, kalau kamu suruh dia baca pun mungkin masih tergagap-gagap lagi. Jadi bila kata adik atau adik kamu yang dah darjah 1 yang umur 7 tahun baca pun masih tergagap-gagap, apatah budak yang berumur 1 tahun. Itu dari segi rasional dia lah. Okey? Boleh faham tu penjelasan cikgu? Boleh cikgu. Boleh faham cikgu. Okey, bagus. Jadi Faham. itu adalah soalan 12. Okey, seterusnya kita beralih pada soalan 13. Soalan 13 tu kamu perlu kira, iaitu 12,609 bahagi 30. Okey, cuba kamu buat pengiraan, siapa dapat bagi jawapan dan kita kalau perlu kita bincangkan. Kalau tak perlu kita boleh terus ke soalan berikutnya. Okey. Boleh mula soalan 13. Cikgu nak jawab boleh? Okey, Nurul Kiasati. Okey, apakah jawapan untuk yang kamu dapat? Saya dapat D, 420 baki 9. Okey, bagus. Jawapan 420 baki 9 adalah jawapan yang betul. Okey. Jadi cikgu tanya juga kepada murid yang lain, perlu ke cikgu tunjukkan pengiraan ini? Perlu. Siapa? Perlu ke tak perlu? Sofia. Sofia kata perlu Betul Sofia? Betul. Okey, jadi cikgu akan tunjukkanlah. Okey, jadi soalan dia 12,609 bahagi dengan 30. Okey, cikgu akan share pula Jamboard lah. Okey. Okey, ini Jamboard cikgu tadi. Okey, cikgu clearkan dulu. Okey. Okey, kita tengok soalan tadi dia kata, mana soalan tadi? 12,609. Okey, jadi kita tengok sini.
Okey, soalan dia 12,609 bahagi dengan 30. Okey. Jadi bila bahagi 30, kita perlu ada sifir 30 lah. Sifir 30 tu macam sifir 3 je. 3, 6, 9, 12. Sekejap. Okey. 12, 15, 18, 21, 24. Okey. Okey, cikgu tambah sifar dulu. Okey, ini menunjukkan sifir 30. Nak buat sifir 30 macam sifir 3, lepas tu kita tambah sifar saja. 24, tadi sampai 24. Lepas tu sambungan dia 20, 7, 30. Okey, ni sifir 30. Okey, jadi kita tengok sini. Kita tengok sini. Okey, kita nak mula dengan berapa? Kita nak mula dengan 1 ke, 12 ke ataupun 126. Mana yang sesuai? Yang sesuai ialah 126 lah. Sebab kalau kita mula dengan 12, bila kita letak sini, bawah ni 30, tak boleh. Jadi yang paling hampir ialah 126. Okey, jadi kita tengok, ada tak dekat sini 126? Tak ada. Jadi yang paling hampir ialah 120. 120 ni adalah yang keempat. Jadi nampak ni, 1, 2, 3, 4. Jadi atas 6 ni letak 4, bawah ni 120. Tolak. Ada baki 6. Turun sifar 60. Jadi berapa? Ada 60 tepat-tepat dekat sini. Jadi yang kedua. Jadi 2, 260. Tolak. Tak ada dah. Turun. Pastikan kamu turun. Ni 9. Okey, ada tak sifir 30 jadi 9? Tak ada. Jadi kita letak sifar darab 30. Sifar tolak. Ada baki 9. Jadi ini adalah baki lah. Jadi itu sebab kita dapat jawapan dia ialah 420 baki 9. Okey. Jadi itulah penjelasan dia. Boleh faham tu? Sofia ada yang lain tadi? Boleh. Faham cikgu. Faham cikgu boleh. Okey, bagus. Okey, jadi selesai untuk perbincangan soalan 13. Okey, jadi itu cara untuk mendapatkan jawapan bagi Cikgu. soalan. Yes. Jawapan 13 apa? Jawapan 13 tadi ialah D, daun. Okey, terima kasih cikgu. Okey, cikgu akan tunjukkan sekali lagi. Okey, jadi ini dia. Okey. 420 baki 9 yang kita bincangkan tadi lah. Okey, boleh Okey, kita teruskan pula ke soalan 14. Okey, soalan 14. Okey, apa soalan 14 tu? Kita nampak. Okey. 1 dan 5/6 bahagi dengan 1/3. Okey. Cuba jawab. Siapa dapat jawapan, boleh boleh respon. 1 dan 5/6 bahagi dengan 1/3. Operasi bahagi pecahan ni adalah silibus tahun 6. Cikgu dah terangkan pada kamu, cikgu dah ajar secara bersumuka pada awal tahun.
So macam mana? Dah dapat? Belum Okay, tak apa, cikgu bagi masa. Mungkin kamu perlu lebih masa. Cikgu, Yes. nak try boleh? Okay. Boleh try. Apa jawapan yang kamu dapat untuk soalan? Apa dia? Soalan 14 kan? Yes, betul. Soalan 14 tentang operasi bahagi pecahan tu. Okay, saya jawab D. Jadi untuk dadu Dadu. Okey, betul. Jadi kalau macam tu iaitu 5 dan 1/2 jawapan yang kamu berikan itu adalah jawapan yang betul. Okey. Jadi yang lain macam mana? Dapat tak? Tak faham. Tak faham Okey, no Tak problem. faham. Tak faham. Kebanyakannya tak faham. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi peringatan pada kamu lah sebab kamu dekat rumah, make sure kamu dapatkan jawapan tu dengan cara yang betul lah, bukannya tekan kalkulator itu tak jujur namanya. Itu bukannya kamu tipu cikgu ke, bukan. Kamu sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Memanglah tekan kalkulator dengan mudah dapat jawapan. Okey, jadi cikgu tak nak macam tu lah Okey, jawab dengan jujur sebab kamu perlu tahu step-step dia tu. Okey, jadi jawapan yang Kiasati sebutkan tadi ialah D, dadu, iaitu 5 dan 1/2. Dan ada yang tak faham. Okey, bukan tak faham, mungkin kamu terlupa. Sebenarnya step je simple je. Okey, jadi cikgu akan share Jamboard lah. 1 dan 5/6 bahagi 1/3. Okey, kita tengok balik. Okey, cikgu dah sharekan Jamboard ni tadi. Okey, ini yang tu cikgu clearkan ni. Okey, soalan dia ialah 1 dan 5/6. 1 dan 5/6 bahagi dengan 1/3. Okey, jadi ini adalah soalan tadi. Okey, 1 dan 5/6 bahagi 1/3. Jadi apakah langkah-langkah dia? Okey, langkah pertama. Okey, langkah pertama ialah nombor bercampur ni kita tukarkan jadi pecahan tak wajar. Okey. Jadi macam mana nak tukar jadi pecahan tak wajar? Sepatutnya kamu dah boleh menguasai dengan dengan cepatlah kemahiran menukar ni. Jadi sepatutnya dia akan jadi 11/6. Kalau ada yang terlupa macam mana? Okey, cikgu ingatkan kat sini, nombor bulat ni 1 darab dengan penyebut. Penyebut dia 6. Dah dapat hasil darab dia, tambah dengan pengangka. Pengangka dia 5. Jadi penyebut dia kekal 6. Penyebut yang ni 6, yang ni pun 6 kekal. Jadi 1 kali 6 sama dengan 6. 6 tambah 5 jadi 11. Okey, jadi itu sebab jadi 11/6. Okey, boleh faham yang tu? Boleh. Okey, ada yang terlupa macam mana nak terlupa macam mana nak tukar jadi pecahan tak wajar, cikgu dah tunjukkan kat sini. Okey, itu langkah pertama. Langkah kedua ialah operasi bahagi ni kita kena tukar jadi darab, dan bila kita tukar operasi bahagi tukar jadi darab, terus pecahan yang kedua ni kita songsangkan ataupun kita terbalikkan. Jadi bermaksud nilai dia akan jadi 11/6 darab dengan 3/1. Okey, jadi itu langkah-langkah dia. Okey, setakat ni macam mana? Boleh faham? Faham. Okey. Faham. Okey, jadi seterusnya, bila kita dah tukar jadi pecahan tak wajar, kita dah tukar jadi operasi darab dan kita dah tukar ataupun kita dah songsangkan pecahan kedua tu, langkah berikutnya ialah kita boleh permudahkan pecahan ni dengan menggunakan darab silang. Sebagai contoh, kita tengok 3 dengan 6 ni adalah gandaan dalam sifir 3. Jadi kita boleh mansuhkan dia. Jadi bila kita mansuhkan, kita potonglah 3 ni potong jadi 1 dan 6 ni potong jadi 2. Okey. Jadi
Itu langkah yang berikutnya lah. Okey, dan seterusnya apa yang perlu kita buat ialah kita darabkan pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Itu langkah seterusnya. Jadi bila kita darabkan 11 darab 1 akan jadi 11. 2 darab 1 akan jadi 2. Jadi kita dapat 11/2. Okey. Jadi 11/2 ni pula adalah pecahan tak wajar. Bila dalam pecahan kita mesti nyatakan jawapan dalam bentuk termudah. Jadi langkah akhir dia ialah kita pemudahkanlah ataupun kita tukar jadi nombor bercampur. Bila kita tukar jadi nombor bercampur, sepatutnya yang ini kamu boleh congakkan sahaja. Kamu boleh congakkan sahaja. Tetapi kalau yang mana cekap dengan mencongak, kamu akan dapat 5 dan 1/2. Okey, kalau yang mana cekap mencongak. Tapi kalau siapa yang terlupa, macam mana cikgu dapat ini tukar jadi ini? Okey, kalau kamu terlupa, cikgu tunjukkan sini pula. Di sini ini adalah dia punya penjelasan dia lah, iaitu nak tukar pecahan tak wajar jadi nombor bercampur, kita buat operasi bahagi, iaitu pengangka bahagi penyebut. Maknanya dia akan jadi nombor atas ni 11 bahagi dengan penyebut dia 2. Jadi kita bahagilah 5 kali 2, 10 tolak ada baki 1. Maka apa yang cikgu nak jelaskan di sini, okey, 5 ni, hasil bahagi ni kita jadikan sebagai nombor bulat. Okey, baki dia ni kita jadikan sebagai pengangka. Penyebut dia tidak berubah. Okey, jadi itu adalah langkah-langkah untuk menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey, macam mana penjelasan cikgu? Jelas tak? Faham. Boleh cikgu. Okay, bagus. Okey, jadi jadi kita boleh teruskan lagi dengan soalan yang ke-15. Okey, soalan 15 Okey, jadi soalan 15. Okey, jadi soalan 14 tadi itu sebab kita dapat ni 5 dan 1/2. Nampak? Seperti yang cikgu bincangkan tadilah yang tunjuk dengan kamu. Okey, seterusnya soalan 15. Okey, soalan 15 cukup mudah. 17.89 tambah 25. Okey. Cikgu boleh nak siapa? Okey, Afif. Cikgu dengar Alia sebut dulu tapi cikgu nampak Afif. Okey, Afif. Macam mana? Afif. Okey. Nak bagi jawapan ke ataupun apa dia? Jawapan. Bagi jawapan. Okey, apa jawapan yang kamu dapat Afif? A. Okey. 17.89 tambah 25 kamu dapat jawapan A 18.14. Jadi kalau kamu jawab A, itu adalah jawapan yang salah. Okey, salah Hafiz. Okey. Jadi cuba kamu cek dulu. Okey, Alia, ada kamu bagi jawapan tadi? Dadu. D. D, dadu. Jadi jawapan D tu ialah 42.89. Jadi itu adalah jawapan yang betul. Okey. Jadi perlu ke cikgu tunjuk? Okey, untuk bagi kamu faham? Tak. Apa dia, Sofia? Perlu. Perlu. Okey, jadi perlu cikgu akan tunjukkan. Okey. Jadi soalan dia 17.89 tambah 25. Okey. Cikgu akan sharekan Jamboard. Okey, ini soalan yang kita bincangkan tadi. Cikgu clearkan. Okey, soalan dia tadi ialah 17.89
89 tambah dengan 25. Jadi ini soalan dia. Okey. Jadi ini apa yang cikgu nak kamu faham dekat sini. Okey. Ini adalah operasi tambah yang melibatkan nombor perpuluhan. Ini adalah nombor perpuluhan dan ini adalah nombor bulat. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan operasi tambah yang melibatkan nombor perpuluhan dengan nombor bulat? Jadi cara dia cukup senang. Okey, kita tengok. 25 ni adalah nombor bulat. Jadi kita perlu jadikan nombor bulat ni juga perpuluhan. Macam mana cara dia? Cara dia ialah cukup senang, kamu tambahkan titik perpuluhan dan kamu letakkan sifar di belakang dia. Dalam situasi ni cikgu tambahkan 2 sifar kerana 17.89 ni sebelah kanan titik perpuluhan ni ada 2 angka. Jadi bila ada 2 angka kita tambahkan 2 sifar supaya bila kita buat pengiraan dalam bentuk lazim, nombor tu akan jadi seimbang. Seimbang tu maksudnya macam inilah 17.89 tambah 25.0 sifar. Itu maksud seimbang tu. Jadi makna seimbang tu ialah sebelah kanan titik perpuluhan ni ada sama banyak bilangan angka dia. Okey, jadi kita kiralah 9, 8 tambah sifar 8, 7 tambah 5, 12, 1 dekat sini, 1 tambah 1 tambah 2 akan jadi 4. Jadi jawapan dia ialah 42.89. Jadi 42.89 seperti yang siapa tadi, Alia bagi jawapan tadi itulah. Okey, mungkin ini andaian cikgu, mungkin tadi siapa Afnan tadi bagi jawapan, dia buat pengiraan macam ni. Okey, mungkin dia buat 17.89, mungkin 25 tu dia letak dekat sini. Jadi di sini ialah kesilapan meletakkan menyusun nombor. Kesilapan menyusun nombor. Kenapa cikgu kata kesilapan menyusun nombor? Sebabnya dekat sini. Okey, kalau ikutkan dari segi nilai tempat, yang 5 ni nilai tempat dia ialah sa. 2 ni nilai tempat dia ialah 10. Okey, yang ni adalah 10. Sedangkan yang ini 9 ni nilai tempat dia ialah per 100. Yang ini nilai tempat dia ialah per 10. Jadi mana boleh nilai tempat per 100 bila disusun dalam bentuk lazim dia sebaris dengan sa? Mana boleh? Sepatutnya, okey, yang ini baru sa. Sa, yang ini 10. Itu penjelasan dia. Jadi mungkin itu sebab jawapan yang diberi oleh siapa tadi, Afnan tadi, dia jawab A. Okey, cikgu padam ni kalau nak tunjukkan pengiraan dia, jawapan yang dia dapat. Okey. Mungkin sebabnya ni, okey, 9 tambah 5, 14. 4, 1 kat sini. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 2, 11. 1 kat sini, perpuluhan 1 kat sini. Okey, 1 tambah 7, 8. 1 ni turun. Itu sebab Afnan dapat jawapan 18.14 dan dia tengok 18.14 tu pada pilihan jawapan A. Jadi dia pun pilih yang tu lah. Okey, jadi itu yang dinamakan pengganggu. Okey, dalam kertas satu ni dia ada pengganggu. Okey, kamu kira, kamu rasa dah betul. Kamu kira dah betul, lepas tu kamu tengok pula pada pilihan jawapan A, B, C, D tu ada jawapan yang kamu kira. Dan kamu seolah-olah kamu yakin itulah jawapan kamu dan kamu rasa itu betul. Sedangkan kamu terlupa dia punya perkara asas untuk menambah nombor perpuluhan dengan nombor bulat ialah yang ini ni. Yang ni tadi ni lah. Okey, yang ni. Yang ni. Kita perlu meletakkan sifar dan juga titik perpuluhan. Kita perlu menukar nombor bulat ni jadi nombor perpuluhan juga. Baru kita boleh susun yang ni. Okey. Jelas tu? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Faham. Jelas cikgu. Okey. Jadi itu adalah soalan yang ke-15 tadi tu kan.
Okey, kita sambung perbincangan kita. Cikgu akan sharekan lagi soalan tadi tu. Okey, kita akan bincangkan pula soalan 16. Okey. Soalan 16 ni cukup senang. Okey. Kalau kita tengok tu, hitung 340% daripada 470 gram. Kalau kita tengok jawapan A, B, C, D, unit dia adalah dalam unit kilogram. Sedangkan soalan ni 470 tu unit dia ialah gram. Okey, cuba kamu jawab soalan ni. Kalau dah dapat jawapan, boleh respon. So, macam mana? Yes. Okey, Kiasati, cuba jawab ke? Nak jawab boleh? Boleh kan? Okey, boleh. Jawapan dia A. Okey, jawapan yang Kiasati dapat untuk soalan 16 ni ialah A, iaitu 1.598 kilogram. Jadi jawapan tersebut adalah jawapan yang betul. Okey, tahniah. Okey, jadi yang lain macam mana? Dapat tak 1.598 ataupun perlu cikgu bagi pencerahan? Okey, Sophia. Perlu bagi pencerahan. Afif, perlu perlu pencerahan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana nak jawab soalan seumpama ni. Okey, jadi cikgu akan share Jamboard. Okey. Okey, jadi kita tengok sini. Okey, soalan dia. Okey, cikgu tulis dulu soalan dia. Dia kata hitung 340%.
Okay, soalan dia, hitung 340% daripada apa? Daripada 470 gram. Okey, 470 gram. Okey. Jadi ini soalan dia. Okey, jawapan A, B, C, D tu semua dalam unit kilogram. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, dia ada dua. Okey, dia ada dua pilihan. Sama ada kamu nak terus kira boleh ataupun kamu nak tukar unit tu dulu pun boleh. Okey, bagi cikgu, kalau cikgu suka kira dulu. Okey. Sebab apa cikgu suka kira dulu? Okey, sebabnya ni, okey. Tapi yang penting yang ni. Peratus ni, okey. Pertama, peratus ni kamu kena tukar jadi pecahan. Maknanya kamu akan dapat 340/100. Itu maksud yang pertama tu. Yang kedua, daripada ni kamu kena tukar jadi operasi darab. Darab dengan 470 gram. Okey. Jadi kenapa cikgu suka cara ni? Sebab kita boleh terus potong sifar. Berbanding kalau kamu tukar unit, boleh juga. Kamu tukar unit dulu bermakna 340/100 darab. Okey. Yang gram ni kamu tukar jadi kilogram, kamu akan dapat 0.47 kg. Boleh juga, tapi nak potong sifar tak boleh. Yang ni tak boleh potong sifar. Kamu hanya boleh potong sifar yang ini dengan yang ini saja. Berbanding dengan yang ini. Okey, kalau cara yang pertama ni yang kita tak tukar unit dulu, maknanya kita boleh potong sifar yang ini, kita boleh potong sifar yang ni. Lepas tu yang ini pun kita boleh potong sifar. Ini dengan ini. Jadi bila penyebut dah tinggal satu, kita hanya perlu kira darab. 34 darab 47. Lebih mudah lah. Berbanding yang ini, kamu kena darab 34 darab 0.47. Dah dapat darab, hasil darab, kamu buat pula bahagi. Bahagi dengan 10. Maknanya di sini ada dua langkah pengiraan. Yang dekat sini lepas kita potong sifar, kita buat sekali pengiraan saja, iaitu darab sahaja. Kenapa kita tak perlu bahagi? Sebab kalau kita bahagi pun bahagi dengan 1, maknanya jawapan akan kekal yang tu. Itu sebab cikgu suka yang tu. Lepas kita dapatkan hasil darab tu, barulah kita tukar unit. Okey, di sini cikgu tunjukkan. Okey, 34 darab 47. Okey, cikgu buat dekat sini Okey, cikgu buat kat sini. Okey, 34 darab dengan 47. Okey, kita ni adalah unit dia ialah gram Okey, sorry. Sekejap. 47 tu yang gram. Okey. Okey, jadi kita buat 4 darab 7, 28. 8 kat sini, 2 dekat sini. Okey, 3 kali 7, 21. 21 tambah 2, 23. Okey, lepas tu kita letak sifar dulu, baru kita darab 4. Rumah puluh ni. 4 darab 4, 16. 6 dekat sini, 1 dekat sini. Okey, 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. Okey. Jadi bila kita tambahkan ini, kita akan dapat, okey, 8, 3 tambah 6, 9, 2 tambah 3, 5, 1 ni tak ada tambah apa-apa. Jadi 1598 dan unit dia jangan lupa itu adalah unit gram. Barulah kita tukar unit menjadi kilogram. Nak tukar unit jadi daripada gram menjadi kilogram, kita perlu bahagi dengan 1000. Bila bahagi 1000, tak payah buat bentuk lazim. Alihkan titik perpuluhan ke arah kiri mengikut bilangan sifar. 1000 ada 3 sifar, jadi kita pindahkan
Jadi kita dapatlah jawapan dia ialah 1.598 kilogram. Jadi itulah jawapan seperti yang dinyatakan oleh siapa tadi bagi jawapan? Kiasati ke Alia tadi? Ke Sofia? Kalau tak ingat tadi. Kiasati. Okay. Seperti yang Kiasati sebut jawapan tadi. Jadi itulah jawapan untuk soalan 16 iaitu A 1.598. Cikgu tunjukkan balik Okay. Okey, tu dia 1.598. Okey, tu cara untuk mendapatkan jawapan dia lah. Okey, macam mana boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Itu adalah soalan 16. Okey, kita beralih ke soalan berikutnya iaitu soalan 17. Okey, soalan 17 ni cukup senang. 8,000 tolak 95 darab 15. Cukup mudah. Ini adalah operasi bercampur tolak dan darab. Okey, cuba kamu dapatkan jawapan. Kalau dapat jawapan boleh respon pada cikgu Tak kisahlah siapa. Walaupun yang lain dia cuma diam saja, mungkin dia pengiraan tu agak lambat sikit, no problem. As long kamu mencuba dan jujur, jangan sesekali cuba guna kalkulator. Cikgu nak cuba. Okey, Afif nak cuba jawab. Okey, apakah jawapan yang kamu dapat untuk soalan 17, Afif? Di daun. Di daun. Okey, jadi kalau kamu jawab di daun iaitu 118,575 itu adalah jawapan yang salah, Afif. Okey, apa cubaan yang bagus. Boleh cuba cek balik kat mana kesilapan dia. Okey. Cikgu, Yes. nak try boleh ke? Saya dah banyak kali. Tak apa, tak ada masalah sebab kita kalau boleh nak cepat. Kalau nak Okey. cuba yang lain, mungkin nanti ambil masa yang lama. Ataupun kalau ada yang lain dalam masa yang sama, ada yang lain cikgu akan bagi yang lain tu mencubalah. Ada tak yang lain nak mencuba tu? Tadi Afif dah cuba, okey. Cubaan yang bagus. Okey, tapi jawapan tu salah. Tapi apa pun, tahniah juga untuk Afif. Okey, sebelum cikgu bagi Kiasati, ada tak yang lain? Okey. Tak ada? Okey, kalau tak ada, Kiasati lah. Boleh cuba? Saya dapat jawapan A. Okey, Kiasati dapat jawapan A iaitu 6,575. Okey, A adalah jawapan yang betul. Okey, tahniah juga untuk Kiasati. Okey, macam mana? Perlu ke cikgu jelaskan bagi pencerahan perbincangan ni? Tak perlu. Tak perlu. Perlu. Jawapan dia A kan cikgu? Jawapan dia A. Okey. A iaitu 6,575. Okey, Afif kata perlu Afif? Okey, no problem. Tak apa. Okey, jadi kita tu. Okey, soalan ni cukup senang Afif. Okey, dan juga yang lain-lain Okey, jadi kita tengok. Soalan dia 8,000 tolak 95 darab 15. Okey, mungkin kamu pengiraan kamu tu cikgu boleh buat andaian. Apa yang kamu buat? Okey, apa yang cara kamu buat? Okey, cikgu tunjukkan kat sini. Okey. Sekejap Soalan dia tadi 8,000 tolak 95. Okey. 8,000 tolak 95 tolak 95 darab dengan 15. Okey.
darab dengan 15 Okey. Jadi apa mungkin mungkin cikgu boleh buat andaian kenapa kamu pilih jawapan D tu. Mungkin Afif minta respon sama sebab cikgu nak perbetulkan kamu punya ni. Mungkin andaian cikgu mungkin kamu kira operasi tolak dulu. Dah kamu dapat jawapan maknanya 8,000 tolak 95 kamu akan dapat 7,905. Lepas tu baru kamu darab 15. Betul tak macam tu Hafiz? Betul. Okey, jadi di sini yang cikgu patut betulkan. Okey, ini adalah satu cara yang salah. Okey, kenapa? Kenapa Okey, dalam situasi ni apa yang perlu kamu faham, bila buat operasi bercampur, kita tengok dulu apa operasi dia. Bila operasi tolak dan operasi darab, kita perlu buat operasi darab terlebih dahulu. Ini buat yang pertama. Itu kalau cikgu tanya kenapa cikgu? Yang tu adalah hukum matematik. Hukum operasi bercampur matematik. Itu hukum dia. Jadi cikgu tak boleh nak kata apalah sebab operasi dia, dia punya hukum operasi dia macam tu. Bila operasi tolak dengan operasi darab, kita kena buat operasi darab terlebih dahulu. Okey, kalau cikgu nak bagi penjelasan dia dekat sini. Bila operasi tambah, kalau operasi bercampur tu operasi tambah dengan operasi tolak atau operasi darab dengan operasi bahagi, cara dia ialah kita buat dari kiri ke kanan. Apa maksud dari kiri ke kanan? Macam yang kamu buat ni tadilah. Kamu buat yang sebelah kiri ni dulu. Okey, lepas tu baru sebelah kanan. Itu hanya untuk melibatkan operasi bergabung yang ini dengan yang ini. Antara operasi tambah dengan operasi tolak atau operasi darab dengan operasi bahagi. Tetapi kalau operasi tambah dengan operasi darab atau operasi tambah dengan operasi bahagi, okey, lagi satu, kalau operasi tolak dengan operasi darab, lagi satu operasi tolak dengan operasi bahagi, maka kita akan buat kumpulan yang susah dulu, operasi yang susah dulu. Yang ini terlebih dahulu. Kecuali kalau ada kurungan. Kalau ada kurungan, itu situasi dia berbezalah. Kita buat yang dalam kurungan terlebih dahulu. Okey, jadi itu penjelasan dia tentang operasi bercampur. Jadi sekarang cuba kita bincangkan yang ni boleh. Okey, jadi bermaksud sepatutnya kita kena buat langkah pertama buat operasi darab 95 darab dengan 15. Jadi 5 kali 5, 25. 9 kali 5, 45 tambah dengan 2, 47. Okey, kita letak sifar. Dan ni 95 kan. Terus dia letak. Okey, kita tambahkan. Maka kita akan dapat 5. Ni 7 tambah 5, 12. Ni jadi 14. Okey. Jadi kita dapat 1425. Barulah yang keduanya yang ni. Maknanya yang kedua ni 8,000 tolak dengan hasil darab ni tadi iaitu 1425. Maka kita dapatlah jawapan seperti yang disebutkan tadi. Ini akan jadi 7, 9, 9, 10. Okey, maka 10 tolak 5, 5, 9 tolak 2, 7, 9 tolak 4, 5, 7 tolak 1, 6. Maka dapatlah jawapan dia 6,575 dan jawapan dia seperti yang Kiasati sebut tadi iaitu A. Kita tengok balik pada soalan tadi. A iaitu 6,575. Okey, boleh faham tak Afnan? Faham. Faham. Okey, Alex pun bagus juga Okey, as long kamu ada mendengar, bukannya kamu duduk dalam selimut. Okey.
Jadi itu yang boleh cikgu jelaskan pada kamu. Okey, jadi itu saja yang sempatlah untuk hari ni. Jadi untuk kelas akan datang, kita akan sambung soalan nombor 18. Okey, jadi cikgu nak kamu buat catatan sedikit lah. Buat catatan, cikgu pun akan buat catatan. Next class sambung soalan 18. Sekejap next class. Okey. Next class kita pada hari Rabu lah seperti biasa, hari Rabu iaitu 22 hari bulan. Okey, cikgu catat 22. Okey. Jadi ada apa-apa pertanyaan tak yang kamu nak kemukakan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, cikgu akan stop record dulu.